Selamat datang ke Perhimpunan Sekolah Norma Baharu, Sekolah-Sekolah Rendah Negeri Perlis tahun 2021. Julung-julung kalinya, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis menganjurkan perhimpunan secara atas talian serentak bagi semua sekolah rendah di Negeri Perlis. Seiring dengan SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara yang tidak membenarkan acara berkumpulan dalam kumpulan yang besar, maka inilah inisiatif Jabatan Pendidikan Negeri Perlis bagi memberi laluan kepada pihak jabatan dan guru besar sekolah-sekolah rendah Negeri Perlis untuk menyampaikan amanat kepada murid-murid yang akan kembali ke sekolah secara bersemuka. Juga sedikit pesanan kepada ibu bapa agar bersedia menerima sebarang perubahan dalam dunia VUCA. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis menjemput Al-Fadhil Ustaz Ishaq bin Abu Bakar untuk menyempurnakan bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, kami mendatangkan memohon belah ihsan dari-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu. Segarkanlah minda kami dengan limpahan hikmah-Mu. Suburkanlah jiwa kami dengan rasa ketakwaan. Lapangkanlah dada kami dengan ketenangan, agar dengannya kami mudah menerima, menghayati dan mengamalkan petunjuk-petunjuk agama-Mu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'al huzna iza syi'ta sahla. Sesungguhnya Engkau jua Tuhan yang mengetahui betapa dhaifnya diri kami ketika menghadapi proses pengajaran dan pembelajaran yang memerlukan kesabaran yang tinggi dalam meneruskan perjuangan untuk membangunkan potensi individu yang berkualiti. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, kurniakanlah kepada kami ilmu yang mantap, kemahiran berfikir aras tinggi dan kebijaksanaan dalam memimpin organisasi kami serta memiliki hikmah dan tata susila yang tinggi dalam menghadapi kerenah anak-anak didik kami. Permudahkanlah segala urusan kami dan ampunilah segala dosa kami. Ya Allah, Ya Hakim, dengan penuh kerenahan hati kami bermunajat kepadamu. Dengan limpahan kasih sayang-Mu jualah dapat menyatukan hati-hati kami, memantapkan fikrah antara kami dan memimpin kami ke arah jalan yang lurus. Eratkanlah persaudaraan dan silaturahim di kalangan kami dan jauhilah kami dari segala bentuk perbalahan dan perpecahan. Ya Allah, Ya Hayyun, Ya Qayyum, jadikanlah tahun ini lebih baik dan bermakna bagi kami, anak-anak didik kami, untuk terus berusaha menimba ilmu, meningkatkan potensi diri mereka menjadi insan yang berguna dan cemerlang di dunia dan akhirat. Masukkanlah kami dalam kalangan orang yang bertakwa dan sentiasa bersyukur atas nikmat-Mu. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allahumma aslih lana dinana wa ismatu amruna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, Ya Hanan, Ya Manan, kurniakanlah kekuatan kepada anak-anak pelajar kami agar mereka belajar bersungguh-sungguh tanpa mengenal arti jemu. Dengan ilmu itu, Ya Allah, mudah-mudahan mereka mengetahui manakah suruhan dan larangan-Mu. Ya Allah, Ya Malikal Mulk, hiasilah diri kami dengan sifat-sifat mahmudah, akhlak dan tingkah laku yang terpuji, serta kekuatan semangat juang yang tinggi dalam melaksanakan tugas kami yang bertunjangkan ajaran agama-Mu. Perbaikilah kehidupan kami di dunia dan segala amalan yang menghasilkan kebaikan untuk melahirkan berinsan yang seimbang bagi meneruskan aspirasi pendidikan dan agenda pembangunan negara. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, Engkaulah Tuhan sekalian alam, Engkaulah penentu perjalanan hidup kami di alam semesta ini. Kami merayu kepadamu, Ya Allah, agar Engkau limpahi keamanan, kesihatan, kesejahteraan dan kejayaan kepada anak didik kami, seluruh warga sekolah, dan lindungilah kami dari mara bahaya, bala bencana dan penyakit-penyakit yang berbahaya.
Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Ishaq bin Abu Bakar di atas bacaan doa sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan Tuan Guru Besar Sekolah Agama Al-Islahiyah Rendah, Ustaz Ramzi bin L. Yaakob. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Cikgu Haji mulai tak ada haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Cikgu Naharuddin bin Osman, Pengarah Pendidikan Perlis. Yang berusaha guru-guru penolong kanan, guru-guru, para waris dan pelajar yang dikasihi. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mempertemukan kita pada hari ini pada ucapan perhimpunan secara maya ini. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah kita ketahui, murid-murid telah pun memulakan persekolahan pada 1 hari bulan yang lalu, iaitu bagi tahun 1 dan tahun 2. Manakala bagi tahun 3 hingga tahun 6 akan memulakan persekolahan pada 8 hari bulan nanti. Jadi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baharu 2.0 bagi membantu melicinkan perjalanan sekolah. Jadi kita amat berharap sokongan daripada tuan-tuan dan semua warga sekolah agar perjalanan sekolah ini dapat berjalan dengan lancar. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang selama ini bertungkus lumus di rumah membantu anak-anak untuk menyelesaikan kerja sekolah yang diberikan oleh para guru. Dan sekarang ini tibalah masanya untuk anak-anak ke sekolah dan dapat menjalankan pelajaran secara bersemuka. Tentu anak-anak di rumah sekarang ini berasa teruja dan ingin bertemu dengan guru-guru dan juga kawan-kawan. Sebelum itu suka diingatkan kepada tuan-tuan bahawa kita sekarang ini perlu mematuhi peraturan yang ketat agar COVID-19 ini tidak tersebar di negeri kita. Dan untuk mematuhi peraturan ini perlulah kita pastikan bahawa anak-anak sebelum hazir ke sekolah ataupun sebelum tuan-tuan menghantar anak ke sekolah, pastikan anak-anak berada dalam keadaan sihat. Dan sekiranya anak-anak tuan-tuan tidak berada dalam keadaan sihat atau bergejala, perlulah memaklumkan kepada pihak sekolah. Dan tuan-tuan juga apabila hazir ke sekolah hanya berada pada pondok jaga sahaja, tidak dapat masuk ke kawasan sekolah. Jadi guru-guru akan membantu untuk membawa anak-anak tuan-tuan ke dalam kawasan sekolah. Jadi tuan-tuan juga perlu memastikan anak-anak sentiasa memakai pelitup muka. Jadi telah diingatkan kepada seluruh warga sekolah, baik penjaga keselamatan, pembersihan, guru-guru dan pekerja kantin, semuanya akan mematuhi SOP ini supaya keadaan berjalan dengan baik. Dan sekiranya tuan-tuan masih tidak dapat menghantar anak-anak ke sekolah, perlu juga mendapatkan surat kebenaran daripada doktor ataupun lain-lain badan yang boleh mengesahkan bahawa anak tuan-tuan tidak berada dalam keadaan yang sesuai.
Begitu juga semasa masuk ke sekolah, anak-anak akan diimbas dahulu oleh guru, dan sekiranya suhu anak-anak tuan-tuan melebihi 37.5 darjah Celsius, maka anak-anak tidak boleh masuk ke kawasan sekolah. Jadi seterusnya anak-anak akan mengikuti laluan seperti mana yang telah kita tetapkan, dan anak-anak ada pengalaman semasa PKP yang lalu, selepas mengimbas suhu akan bergerak mengikut laluan yang telah kita tetapkan. Dan semasa di sekolah pula, guru-guru akan memastikan bahawa anak-anak ini sentiasa mematuhi SOP, sama ada untuk bergerak ke tandas, untuk bergerak untuk menunggu mengambil makanan di kelas. Jadi pihak kantin akan membawa makanan kepada anak-anak di kelas. Dan suka jugalah saya ingatkan, sebaik-baiknya anak-anak tuan-tuan membawa camca dan juga tuala kecil, sebab kita ingin mengurangkan penggunaan air di sekolah, sebab kita menyediakan bekas untuk basuh tangan di luar kelas. Namun sebenarnya kita faham anak-anak ini tentulah tidak dapat mengawal dengan baik membasuh tangan dan sebagainya, menyebabkan kawasan-kawasan di persekitaran koridor sekolah itu menjadi becek dan licin. Jadi kalau boleh anak-anak yang boleh datang ke sekolah membawa camca itu lebih baik daripada pengalaman kita pada PKP yang lalu. Baik, perlu juga saya maklumkan di sini berkenaan dengan kehadiran, kita akan mulakan sekolah pada jam 7.30 pagi. Dan untuk minggu yang pertama ini, iaitu bermula daripada 8 hari bulan sehingga 11 hari bulan, anak-anak akan masuk 7.30 pagi. Dan bagi tahap 1, iaitu tahun 1, tahun 2 dan 3, akan pulang pada jam 12.30 tengah hari. Manakala tahap 2, iaitu tahun 4, 5 dan 6, akan pulang pada jam 1 tengah hari. Itu untuk minggu yang pertama, itu 8 sehingga 11 hari bulan. Kemudian pada 15 hari bulan, bermula hari Isnin minggu yang kedua, kita akan mulakan kelas kafar. Jadi apabila kelas kafar bermula, persekolahan bermula 7.30 pagi dan murid akan pulang pada jam 3.30 bagi tahap 1 dan 4.30 petang bagi tahap 2. Diharap tuan-tuan dapat hadir pada masa yang ditetapkan supaya perjalanan murid pulang ini berjalan dengan lancar. Jadi untuk pulang ini, sebagaimana pengalaman kita yang lalu, dan ini pihak kementerian pun telah mengeluarkan garis panduan, sebab semasa pulang inilah masa yang amat kritikal, lebih-lebih lagi keadaan tempat letak kereta atau parking di sekolah itu, di sekolah kita itu sangat padat. Jadi untuk murid pulang, kita telah menetapkan bahawa murid akan berada di kelas masing-masing dan juga sebahagiannya akan berada di dewan solat. Jadi apabila tuan-tuan sampai ataupun 5 minit sebelum tuan-tuan sampai, jadi tuan-tuan bolehlah menghantar WhatsApp kepada guru, dan guru akan membolehkan anak-anak tuan-tuan bergerak daripada kelas berdasarkan kepada kehadiran tuan-tuan. Jadi kita telah pun jalankan ini selama seminggu untuk murid tahun 1 dan 2, dan ianya berjalan dengan lancar, dan untuk akan seterusnya pun kita akan gunakan cara yang sama. Diharap tuan-tuan mungkin akan berlakulah kesesakan, tetapi kita akan cuba juga laksanakan ini supaya murid-murid tidak berkumpul pada satu tempat. Jadi diharap tuan-tuan dapat bekerjasama untuk memastikan bahawa kita akan dapat melaksanakan tugas penyuraian pada akhir persekolahan ini dengan baik. Dan WhatsApp yang tuan-tuan hantar itu bukan kepada guru kelas, tetapi WhatsApp itu dihantar kepada grup kelas, iaitu kumpulan grup kelas masing-masing. Jadi cikgu akan membenarkan anak pulang berdasarkan pada maklumat yang tersebut. Jadi saya ingat itu sahaja yang nak saya sampaikan.
apa-apa lagi maklumat yang akan kami sampaikan dari masa ke masa. Berkemungkinan ada juga perubahan dalam masa yang terdekat ini yang akan kita sampaikan dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. Terima kasih di atas kerjasama tuan-tuan dan kita harapkan perjalanan persekolahan kita ini berlaku dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Semoga nasihat, teguran, amanat ini dapat kita jadikan panduan untuk merealisasikan kecemerlangan pendidikan norma baharu tahun 2021. Kini, tibalah masanya untuk kita mendengar ucapan yang amat berharga dari Tuan Pengarah Pendidikan Negeri Perlis, Cikgu Naharuddin bin Osman. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua guru besar, sekolah rendah di Negeri Perlis, kepada penolong kanan, guru-guru, sekolah-sekolah rendah Negeri Perlis, kepada ibu bapa yang juga mengikuti online ini, dan yang tidak saya lupakan kepada anak-anak sekolah rendah yang saya sayangi. Salam #09educators. Jadi tuan-tuan dan puan serta anak-anak, tajuk ucapan saya untuk perhimpunan rasmi Sekolah Rendah Negeri Perlis ini adalah The Power of Transforming Life, ataupun kuasa untuk mengubah kehidupan. Di manakah kuasa untuk mengubah kehidupan ini? Sebenarnya ada di kalangan guru-guru, di kalangan anak-anak maupun di kalangan ibu bapa yang bersama-sama saya pada hari ini. Sebab kita semua adalah istimewa kepada sekolah kita. Kita semua adalah mustahak kepada sekolah kita. Diperlukan oleh sekolah kita. Kita adalah insan-insan istimewa yang akan membawa masa depan yang cerah kepada sekolah kita. Kita adalah insan-insan yang kuat, yang disayangi dan menyayangi. Kita adalah mereka-mereka yang baik hati dan kita semua perlu bekerja keras untuk membawa kejayaan kepada sekolah kita, dan kita semua layak mendapat kejayaan itu jika kita mengamalkan semua ciri-ciri yang saya telah letakkan di hadapan ini. Okey, seterusnya saya pada satu ketika dulu pernah membaca sebuah buku, Why Do I Need a Teacher When I Have Got Google. Jadi ini adalah cabaran saya kepada cikgu-cikgu, bagaimana kita sekarang ini berada di dalam dunia VUCA. Anak-anak juga kita berada dalam dunia VUCA, dan ibu bapa juga kita berada dalam dunia VUCA. Untuk anak-anak, mungkin pada pukul 8 jadualnya lain, pada pukul 10 telah berubah jadualnya, dan pada pukul 12 telah juga berubah jadualnya. Kepada cikgu-cikgu, kita perlu mengubah cara pengajaran kita. Kalau dulu kita mengajar secara bersemuka sahaja, tetapi kini kita perlu mengajar secara online. PDPC ataupun dipanggil PDPR ini ataupun PDPC online. Kepada ibu bapa, dahulu mungkin kita boleh menyerahkan untuk mengajar ini kepada guru-guru, tetapi sekarang dengan online ini kita juga perlu mengambil peranan tersebut, mengambil peranan tersebut. Jadi itulah dunia VUCA yang memerlukan kita untuk berubah dalam segenap aspek penghidupan kita. Okey, jadi untuk tujuan itu, anak-anak dan tuan-tuan yang saya sayangi, kami di JPM Perlis telah menghasilkan #09educators, yang membawa maksud ini adalah sebagai guideline kepada anak-anak, kepada guru-guru, kepada ibu bapa untuk berubah, untuk transform. Dan ada juga kita letakkan keperluan-keperluan kemahiran yang diperlukan, iaitu sebagai yang kita katakan 6 kemahiran utama untuk menjadikan bukan sahaja pelajar ini pelajar kalis masa depan, tetapi guru-guru juga perlu menjadi guru kalis masa hadapan, termasuk juga ibu bapa juga harus kalis masa hadapan. Dan di sebelah kanan ini adalah #09leadership domains.
ya, yang saya buat ada 16 domain kesemuanya untuk guru-guru, kerana guru-guru ini adalah pemimpin instruksional. Dan bila saya katakan peranan ibu bapa juga harus menjadi sebahagian daripada pemimpin instruksional tersebut untuk membantu guru-guru kita bagi anak-anak ini menghadapi PDPR ataupun PDPC di sekolah ini. Okey, dan seterusnya, inilah yang saya selalu katakan. Di sekolah ramai pelajar yang datang untuk belajar, tetapi ada juga sebahagiannya yang datang untuk disayangi. Jadi kita merujuk kepada Maslow hierarchy needs ini, ya, bagaimana kita katakan, ya, anak-anak ini mereka ada keperluan yang mereka inginkan. Ada sebahagiannya telah berjaya ibu bapa penuhi. Mereka inilah golongan yang sangat bernasib baik kerana mereka hadir ke sekolah, telah bersedia dari segi fizikal dan mentalnya untuk belajar. Tetapi ada sebahagian yang masih kekurangan aspek-aspek tersebut dan mereka ini datang ke sekolah untuk disayangi. Jadi saya mengharapkan anak-anak, jika ada rakan-rakan kita yang agak kurang bernasib baik, bantulah mereka. Berkawanlah dengan mereka, okey, dan berkongsilah apa-apa jua pun dengan mereka. Kepada guru-guru, janganlah dibiarkan pelajar-pelajar ini tanpa diberikan perhatian. Berikanlah perhatian kepada mereka, mungkin lebih sedikit daripada anak-anak kita yang telah mendapat keperluan ini di rumah. Dan kepada PIBKS, saya memohon, ya, supaya tuan-tuan dan puan-puan mengenal pasti anak-anak yang ada di sekolah ini dan membantu mereka. Kerana mereka ini selalunya menjadi golongan yang tertinggal dan apabila mereka gagal dipenuhkan aspek kasih sayang itu, mereka ini akan memberontak dan melakukan perkara-perkara negatif di sekolah. Okey, jadi melihat kepada iceberg ini adalah potensi anak-anak kita. Jadi kita mengharapkan potensi yang ada di sekolah ini berjaya dijelmakan, bukan hanya sekadar sedikit sahaja, tetapi apa yang kita hendak laksanakan adalah melonjakkan potensi anak-anak yang ada di hadapan kita ini. Dan itu bukanlah menjadi tugas para guru semata-mata, tapi kita mengharapkan juga ibu bapa juga membantu kita, ya, untuk melonjakkan potensi yang kita tidak nampak ini. Sebab di sekolah adalah pusat ataupun tempat yang terbaik untuk kita melonjakkan ataupun menggilap potensi anak-anak kita ini. Dan dengan itu kita mengharapkan apa-apa saja aktiviti ianya akan dapat dijalankan secara menyeluruh, bukan sahaja kepada golongan-golongan yang tertentu, khususnya kepada golongan 15% di belakang normal curve yang selalunya ada di sekolah itu. Jadi di sini saya menyeru supaya pihak sekolah, ibu bapa serta anak-anak yang saya sayangi, yang mungkin berada di tahap 2, sayangilah adik-adik kita yang berada di tahap 1. Guru-guru, sayangilah apa yang kita katakan anak-anak kita ni daripada golongan yang kurang berkemampuan ini. Dan ibu bapa juga, saya mohon, hayatilah konsep kasih sayang itu, bukan sahaja untuk anak-anak kita, tetapi juga anak-anak yang kita katakan kurang bernasib baik ini. Okey, dan ini adalah salah satu contoh, ya, bagaimana yang saya katakan dalam kita nak membantu golongan yang kita katakan agak tertinggal ini, kita perlu ada strategi dan antaranya adalah modul PFCL yang menggunakan modul Perlis Centric yang akan saya perkenalkan kepada semua sekolah rendah bagi memastikan tidak ada pelajar yang tertinggal, tidak boleh membaca, tidak boleh menulis, tidak boleh mengira ataupun tidak boleh menyebut perkataan-perkataan yang ringkas dalam bahasa Inggeris dengan betul. Jadi inilah target saya supaya semua sekolah rendah berkonsepkan kolaborasi antara guru, ibu bapa dan juga rakan sejawat untuk membantu anak-anak kita yang masih tidak dapat menguasai kemahiran asas ini. Okey, dan akhir sekali, kita sebagai ahli #09educators ini sangat mengharapkan kita dapat membangunkan guru kerana guru ini akan dapat membangunkan murid. Kita berharap
guru akan mengajar dengan betul, kerana apabila guru mengajar dengan betul, maka anak murid akan belajar dengan baik, akan lebih memahami apa yang diajar oleh guru. Dan secara jangka panjangnya, kita akan menghasilkan manusia ataupun modal insan yang lebih baik. Jadi apabila kita menghasilkan modal insan yang lebih baik, maka terhasillah better people for better Perlis. Ya, jadi itulah harapan branding #Zero9Educators ini kepada semua sekolah-sekolah di negeri Perlis, merangkumi gurunya, merangkumi ibu bapanya dan juga merangkumi anak-anak yang saya sayangi sekalian. Akhir kata, mungkinlah dalam dunia buka ini tanggungjawab kita makin bertambah berat. Ya, senarai kita mungkin bertambah panjang. Beratnya bahu kita memikul tanggungjawab ini mungkin bertambah berat. Tetapi saya percaya sekiranya kita melakukannya dengan ikhlas, anak-anak, sekiranya anak-anak belajar dengan ikhlas, insya-Allah kejayaan akan menjadi sebagai puncak kepada kecemerlangan anak-anak. Dan kepada guru-guru dan ibu bapa, anak-anak ini memerlukan sokongan kita. Jadi saya dengan ini mengucapkan selamat kembali ke sekolah kepada anak-anak yang akan kembali ke sekolah pada 8 hari bulan ini. Kepada anak-anak prasekolah dan juga darjah 1, bergembiralah di sekolah kerana sekolah adalah sebuah tempat yang sepatutnya sangat menggembirakan kita untuk hadir. Sekian daripada saya, Cikgu Naha, #Zero9Educators. Semoga negeri Perlis ini akan beroleh kejayaan yang gemilang di masa-masa yang akan datang dengan kerjasama semua. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis menzahirkan ucapan terima kasih di atas mutiara kata pemanis bicara yang telah Tuan sampaikan. Hadirin sekalian, dengan sempurnanya penyampaian itu tadi, maka berakhirlah Perhimpunan Sekolah Norma Baharu Sekolah-Sekolah Rendah Negeri Perlis tahun 2021. Inilah yang dikatakan, ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai. Umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Bagi pihak majlis, kami ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran di sepanjang majlis ini diadakan. Sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.